Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Hari ini kita keterlaluan di dalam dunia sehingga kita sentiasa ingin kecantikan. Itu fitrah. Akan tetapi keinginan itu kadang-kadang sudah melangkaui kepada batas, sehingga sanggup kita ini berhabis akan duit dan sebagainya demi untuk kecantikan itu, sedangkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tak ada kehidupan yang sebenar atau kekal kecuali kehidupan akhirat. Kalaulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nakkan kemewahan dari sudut pakaiannya, Nabi mampu untuk mendapatkannya. Akan tetapi kerana itu bukanlah matlamat kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah sementara, maka alangkah sederhananya pakaian dan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Nabi SAW sampai-sampai menjahit akan pakaiannya dengan membau makna. Pakaian Nabi sendiri pun koyak tapi masih digunakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita pakaian koyak bagaimana? Mana pakaian koyak kita? Buang. Atau paling-paling kita beri kepada orang lain. Tak ada di antara kita yang sekarang ini istilahnya nak jahit balik dengan tampalan. Minta maaf, kenapa? Ya, hari ini kita hidup kita ini berbeza. Kehidupan kita ini adalah memandang kepada zahiriyah, sehingga kita lupa kepada akhirat. Sedangkan alangkah indahnya yang sepatutnya kita cari pakaian ahli syurga nanti, yang pada waktu itu tak akan ada mata yang tidak akan terpegun melihatnya. Bahkan ketika mana mata itu sedang tertegun dan terpegun melihat keindahan, ditukar lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang lebih indah. Kedemikian besarnya nikmat kepada ahli syurga. Hal ini berlaku ialah supaya tiada seorang pun yang akan berduka cita di dalam syurga. Jadi dia tengok pakaian kawan dia baik, cantik betul. So dia tengok pakaian dia, sebab dia bandingkan dengan pakaian dia. Ketika dia tengok pakaian dia pun lebih cantik lagi. Subhanallah. Supaya dia tak rasa, alah aku tak cantik, dia cantik daripada aku. Tak ada. Ajib. Bagaimana kasih sayang Allah kepada ahli syurga ni, supaya mereka tak sedih. Dia tengok cantiknya, tengok cantik lagi rupanya. Alhamdulillah. Ajib. Masya Allah. Macam tu. Hari ini kita tengok cantiknya, kita tengok pakaian kita tak cantik, so kita pun aduh rasa apa, rendah diri. Akhirnya mulalah kita ada perasaan apa? Perasaan nak memiliki seperti itu. Jadi akhirnya apa? Kita akan sanggup untuk buat apa saja. Kadang-kadang yang haram pun kita langgar demi untuk mendapatkan apa yang dimiliki keindahan oleh orang lain. Ini yang berlaku pada dunia zaman sekarang. Sanggup untuk melakukan yang haram demi untuk nak bersaing atau ingin nak sama atau mungkin lebih daripada orang-orang lain, sehingga tidak lagi kenal yang mana yang haram, yang mana yang halal. Ini perlu untuk kita ambil perhatian. Hari ini kita berlumba-lumba, sudah berlumba-lumba orang sekarang kepada dunia. Menjawablah dia, hari ini kami duduk bersama Tuhan kami Maha Agung. Sebab itulah kami bertukar rupa seperti mana yang kamu lihat sekarang. Disebutkan sebahagian ulama bahawa Nabi SAW ketika Mi'raj melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian ulama, walaupun ada yang menafikannya. Dan di antara sebab disebutkan oleh para arif billah, Nabi Musa alaihi salam menyuruh kepada Nabi SAW untuk meminta kepada Allah dikurangkan akan waktu salat yang asalnya difardukan kepada umat Nabi SAW ini sebanyak 50 waktu. Kita boleh bayang 50 waktu? Agak-agak bila kita nak kerja, bila kita nak tidur, 50 waktu. Bayangkan. Ketika turun ke langit yang ke-6 jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ditemui oleh Nabi sebelum dia ke naik yang ke-7. Nabi Musa ketika itu melihat kepada Nabi, berbicara dengan Nabi, kemudian menangis setelah Nabi berjalan. Yang
ketika ditanya oleh baginda Rasulullah, dia mengatakan engkau adalah nabi yang diutuskan yang terakhir, dan aku adalah nabi kepada umatku. Umatku juga ramai, akan tetapi walaupun engkau adalah yang terakhir yang diutuskan dan umatmu umat terakhir, tapi kamu dan umatmu yang pertama akan masuk syurga, dan yang ramai, paling ramai akan masuk syurga. Menangis Nabi Musa pada waktu itu melihat kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, mana bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi bertemu dengan Allah, dia turun, Nabi Musa melihat Nabi Muhammad sudah berbeza. Kenapa? Sebab dapat melihat kepada Allah. Sesudah tentu yang melihat akan berbeza. Melihat keindahan itu, maka Nabi Musa mengatakan, apa yang telah pun difardukan oleh Allah kepada kamu? 50 waktu. Nabi Musa mengatakan, kaum aku pun, kalian besar-besar pun tak mampu untuk buat seperti itu, apalagi kaummu yang kecil-kecil seperti ini. Mintalah kurang kepada Allah. Salah satu daripada hikmahnya disebutkan oleh para alif billah, kerana Nabi Musa, dia pada ketika dulu dapat berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang dia pernah minta kepada Allah, apa dia? Ya Allah, boleh tak aku melihat kepadamu? Dapat tak dia melihat kepada Allah? Tak dapat. Kata Allah, lihat gunung-gunung dan dia ada di depanmu itu. Kalau dia masih kekal di situ, kau akan melihat kepada aku. Semuanya hancur ketika itu. Tak dapat, dan pingsan Nabi Musa. So tak dapat untuk melihat pada waktu itu berpeluang. Tapi Nabi Musa bijak, tak dapat melihat Allah. Asal orang dapat melihat orang yang dapat melihat Allah. Dan berbeza ketika Nabi kembali memohon, dikurangkan 5. Kembali balik Nabi Musa tengok, ya Allah, lebih lagi hebat cahayanya. Dia kata berapa? 45. Tak boleh, kurang lagi. Sebab dia nak supaya dapat lagi keberkatan daripada kesan pertemuan Nabi SAW dengan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Hakadha nikmat dan hebatnya orang-orang yang dapat bertemu dengan Allah, maka kesannya adalah kepada orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai orang-orang yang hari ini melakukan maksiat dan berputus asa dari rahmat Allah, sehingga mereka akan terus melakukan maksiat. Kenapa? Kerana dalam diri mereka ada putus asa, merasakan aku ni dah kotor, aku ni dah tak akan diampuni lagi, aku dah tak ada peluang lagi. Maka apa yang dia akan berlaku? Semakin bergelumanglah dia di dalam dosanya. Sedangkan Allah mengatakan dengan panggilan yang begitu indah, Allah tak panggil seorang hamba itu dengan perkataan hamba kecuali Allah kasih kepadanya. Ketika Allah meletakkan dan menceritakan tentang insan yang paling agung Nabi Muhammad SAW, Allah menisbahkan dengan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, memakna kekasihnya, rasulnya. Ketika Allah menyebutkan qul ya ibadi, wahai hambaku. Siapa hamba sini? Yang Allah sayang. Allah sebutkan siapa hamba yang Allah sayang ni? Yang dipanggil dengan panggilan yang mesra ini oleh Allah, allazina asrafu ala anfusihim, iaitu orang-orang yang telah pun menganiaya atau mencelakakan diri mereka sendiri, buat maksiat. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Allah panggil, wahai kekasihku, wahai hamba-hambaku yang aku kasih. Ajib, Masya Allah. Kemudian Allah berikan semangat. Allah berikan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Ya, kamu banyak maksiat, kamu buat salah banyak apa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebab apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kata Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Apa pun nama dosamu, besar mana pun dosamu, dahsyat mana pun dosamu, lebih dahsyat keampunan Allah, lebih tinggi ke rahmat Allah, lebih luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan ayat ini disebutkan di antara sebab Wahsy yang membunuh kepada Sayyiduna Hamzah, Sayyidus Syuhada, bapa saudara baginda Rasulullah yang sangat dikasihi oleh Nabi. Bahkan Nabi menangis ketika mana melihat jenazah Hamzah pada waktu itu, ketika mana dipotong dan dibelah. Nabi sedih sangat. Bahkan keluar dari kata-kata Nabi ingin untuk membalas perbuatan seperti itu. Kerana apa? Kerana terlalu kasih kepada Sayyidina Hamzah.
Tapi ketika mana Fatu Mekah dan waktu ketika Wahsy lari dan merasakan dirinya tak akan boleh terampunkan, maka Nabi SAW membuka peluang untuk dia datang untuk memohon kemaafan dan berbai'ah. Ketika dia merasakan dia tak ada harapan untuk diampuni, maka dibacakan ayat ini sehingga difahami bahawa tak ada dosa yang tak akan diampuni oleh Allah. Akhirnya dia datang berbai'ah kepada Nabi dan memeluk kepada Al-Islam. Sebegitu pun diampuni oleh Allah. Nah.